pengkiraan ukuran. Jadi untuk menderah menggunting tu kita akan ikut pola kita nak buat ni untuk ikut dah. Jadi lah ni kena pelanggan kita kena tu. Okey. Kadang-kadang Kak ni tanya boleh jawab tak? Kita nak kena pelanggan tu. Dari segi kah? Dari segi saiz badan dia, bahu dia, lagu tangan, badan. Kerana kita kenal pelanggan ni bukan nak kenal. Kadang-kadang orang kata kenal pelanggan apa? Pelanggan kita kenal seumur tu sebelah rumah tu. Okey, maksudnya kita kata tubuh badan dia dah. Pelanggan ni. Sebab tu kita sebenarnya kalau kita masa nak ambil ukuran, biarlah kita kata terlindung. Kalau dia pergi ngacik abel dia ke apa, sebenarnya kalau kita untuk jahit baju retina ni kalau berjati tak sesuai lah ada sekali. Sebabnya kalau Kak Ani bagi Kak Ani kalau ukuran ni Kak Ani ukur terperinci. Kalau contohnya dia mari pakai baju jaket 2 lapis, Kak Ani suruh buat. Sebab tu mengganggu ukuran itu. Seboleh-boleh ke baju nipis. Baju tu kita kata bentuk tubuh kita lah. Kalau Kak Ni nak kira kan kalau baju betul-betul kan dok. Kita kata tengok baju tu bukan tu dah hak dia nak pakai ketak ke apa tu terpulit atas dia dah, tapi cara kita ambil ukuran ni dok. Sebenarnya kita kata kena ambil belakang. Maknanya kita kata di mana ke tempat mercu dia, di mana ke letak bahu dia ke apa tu. Kalau dia mari dengan baju 2 lapis, kita nak gagal bahu pun tak jumpa. Guna baju 2 lapis dia pakai jaket tu luar ke apa. Kalau bagi Kak Ni suruh kan. Pakai baju tu sahaja. Contohnya kalau kita kata nak buat dress macam pengantin ke apa dah. Dress pengantin tu memang kita nak teliti ukur radio tu. Pengantin mak apa ni? Tak ada lah jelebel-jelebel tu ni. So ukur labu. Ukur labu untuk dress ke. Kalau Kak Ni jadi lepas dulu. Kadang-kadang ke dok, mari kita tanya ukuran labuh dia kita ukur. Pak Kak Ni koyak apa ni? Pilih betul Kak Ni tak koyak deh. Ukur labuh, tiba-tiba dia suruh kita labuh. Nak labuh 3 inci daripada siap. Kita pun turut dia 3 inci. Dia ke baju pakai lace ni, di bawah tu dengan bunga dengan apa dok. Bila-bila dia pakai, selera. 3 inci ni panjang. 3 inci panjang selera. Dia pun kata kita pula orang lah macam kita beli jubah lah ni dah. Beli jubah manik-manik bawah. Nak pegat saya. Tapi kena carilah. Kreativiti kita nak buat lagu mana. Kalau baju tu orang upah kita, tak okey kita nak bagi pula. Benda je kena siap pakai. Ni kena bagi pula, kena mikir pula lagu mana nak buat sikat ni. Sebabnya kita, benda-benda juga kita turut pelanggan kita. Benda-benda dia kena turut kita. Dari segi ukuran. Kalau kata 3 inci kita kena tanya balik dia. 3 inci tu untuk berapa? Dia berjawab Allah. Selipar kita tinggi. Kalau 3 inci selipar ni memang tinggi. Ambil tak ada inci lah. 3 inci dah. 3 inci tu. Lepas kita pun kata. Jadi selipar awak 3 inci lah. Tak apa selipar kita. Seci je. Kita tak pakai tinggi-tinggi. Kenapa dia buat 3 inci? Jadi kita kata. Kalau 3 inci tu 2 inci tu lampu. Celeret dah lah. Kita ukur daripada bahu ke parah lantai. Baju tu comel dah kalau parah lantai. Dia jejak lantai. Tidak sikat. Kecuali tuai tu nak sikat ni macam dengan tempat buku lali dah. Dia nak parah lantai. Lepas tu kita pergi jangka dengan selipar dia. Okey, selipar dia 2 inci. Kita buatlah 2 inci lebih sikit. Contohnya 2 inci suku. Bos dia molek dah lain belakang. Comel lah. Lepas tu kalau kita tengok baju orang comel-comel. Butik-butik dah. Apa ni? Tukar jahit terkenal dah. Kita kata buat kan. Tak ada dia buat gitu ya. Sebab tu dia ukur setiap inci. Kita tu ukur. Sebab tu kita kata orang jahit dah dengan orang jantan dia ukur tu kita kata lah tak sesuai lah apa kita. Sebab tu Kak Ni kalau orang tepah baju kemeja mana Kak Ni ambil ukur. Kak Ni tak ambil Kak Ni tak ambil ukur bila mari kita ambil ukur. Kita tak boleh lah kita kata sebab terperinci. Kita jangan ukur ikut dia. Mari ukur pak sudah. Gitu juga orang mari nak buat ukur dah baju dia. Mari ukur tak apa lah, letak lah kita sepakat ni rakyat. Letak lah, tak apa kita ukur. Toleh kita kena ukur. Sekurang-kurang kalau kita ukur, ambil ukuran seorang 3 bulan sekali kita kena ukur dia. Sebab tubuh dia.
3 bulan kita kena ukur balik. Jangan duduk tahun 2022, awak tahun 2024 ni. Tuan pun kata, tak apa ngukur ada dah. Kita pun beres, kita pun malas jadi ngukur dah. Oh beres tak apa ukur dah. Pakar apa ketak. Ni. Baju anak baju kita, coli kita pun. Masa mengukur penting. Ada setengah orang mari nak ukur dah. Yang mari gitu-gitu kan. Bukan nak ukur baju ya kan. Kadang-kadang dah. Bila-bila lalu nak pergi apa ni. Kita lalu ya contoh. Lalu kok Maria dia. Dia dah nyapu. Marilah ukur baju. Itu pun reti. Dalam. Tak usah malu lah ni kat ni royak benda kejadian betul. Tak akan jadi alat pun. Kita nak ukur. Ada cukup-cukup gitu lah. Cukup-cukup gitu. Bila baju siap. Kenapa baju dalam dia pakai? Oh buang lah. Hok tinggi. Push up. Taklah jadinya masalah lah pakai kita buat geran. Kita kena backing. Kita jangan jahit ni, jangan backing. Bila kita kata kita backing dia akan jadi berubah. Ukuran dia akan lari dah. Abang tu pentingnya dalam baju ni bahu ke mercu. Bahu ke mercu kita. Kalau tak kena mercu ni, ketak baju kita sedah. Kalau kita buat garis puteri pun tak kena terletak atas hak mercu kita. Sebab garis puteri ni sebenarnya betul-betul kena letak atas mercu. Di garis samping gap, baru bawah. Kalau kita tidak turut mercu dia tak jelas lain lah. Kat ni nak oyak pun jadi awak boleh bayar gap lah dok. Sebab tu bila nak mari ukur baju, pasti gap pernah kat ni tak ukur baju orang. Dia mari pakai jalan kok. Jaga sebelah kok tinggi. Baju biasa lah. Dia kata tak ni tak si ukur. Oh loh, tak apalah. Kita cakap-cakap kau apa sopok kau nak ukur. Demo nak siap baju ni, demo nak pakai jalan ni ke? Tak ni nanya. Dok, baju jalan lain. Oh, baju jalan lain. Pakai baju jalan awak nak pakai tu lah. Apa nak pakai orang lain? Itu mengganggu kerja kita. Orang kata kalau masuk pun, jadi makin masuk lah kita kena packing. Penting ni sebenarnya. Ukur baju ni. Ukur baju. Ukur baju tu tak ada. Bukan dia beli baju dia. Ukur je lah. Ukur dia kan dia beli baju tu. Kalau dia tak sedap pun kita tak boleh kata apa lah. Tapi walaupun gitu, dia nak malu ukur rap tu, kita kena betul-betul lah. Kita kena tahu di mana dada dia, mana pinggir. Jangan duduk tok baju kan pakai gunting juga. Banyak ke ada orang lagu tu. Sebab tu kat ni bila orang mari belajar jahit, kat ni akan tanya ke apa? Biasa ke jahit? Biasa jahit. Kita ada jahit hilang, jahit duit buka. Apa kat ni kata biasa gunting kau biasa ambil kuliah tak pandai. Kita nak belajar kat tu. Tapi dia royak dia tukar jahit dah. Oh aku duk kerja tukar jahit, bukan Jepun tukar jahit. Tu bukan tukar jahit. Biarlah dia kata nak main kondeng kat ni sedap kat ni kata kita bukan tukar jahit. Bukan tukar jahit. Tukar jahit ni daripada kita mengukur, menggunting, menjahit. Menjahit ni nombor 3 dah. Sebab ni kata bila kita siap semua, kita jahit je. Tak kena kita tetap. Tapi bila awak salah diukur salah lah dijahit baju. Salah kita membuat pola. Sebab tu masa kat ni nak mengukur ni berhati molek-molek. Ambil ilmu betul-betul. Alat-alat mengukur. Jangan orang mari nak ukur baju cari tali eci duduk di dapur. Tak ingat ke mari pergi samput dapur. Sebab kita tempat kerja kita ni tempat sesuai. Ni kalau masuk dalam ni bahan-bahan ni deh. Tali eci ni, dia ada pula slot dia untuk kita menyimpan alat-alat. Alat-alat jahit deh. Gunting kita nak simpan lagu mana, jarum peniti kita nak simpan lagu mana, tali eci kita nak simpan lagu mana, dan pembaring kita nak simpan lagu mana. Tu nanti masuk dalam bahan-bahan dan kegunaan dia. Ini tak ada royak hari ni. Sebabnya kita kata kita nak guna hari ni tali eci. Jadi masa kita nak ukur pelanggan, kita pastikan perkara yang wajib tali eci. Jangan dia ukur dengan tali rupiah lah pembaring. Ada tak jambil dulu deh. Yang ukur dengan tali. Kalau rasuk kau gapo ni. Tali eci seria biasa. Biasa biar ada. Sebelum boleh kita orang tenor ke dia. Biar tali eci duduk lebih. Biar macam dengan benda lain juga. Pergi ke mana pun tali eci malam ni kan ada kan. Dia macam dengan buah apple apa dia buat kan macam-macam. Contohnya kita tiba-tiba kita nak beli baju. Berhenti di supermarket nak beli baju. Pulak tambung, tak siapa kau orang jual penipuan. Lebih ke mana dia nak pilih? Nak cari sahih kita. Masuk di bawa boleh 5 lam masuk ke terang. Tak jadi. Tapi sahih aku dah ni. Apa sahih?
masalahnya kan kita pergi, kita ada tanda uji. Dada kita tahu. Sebab tu kat ni kata pelajar-pelajar kat ni, ukuran biar duduk dalam kepala. Ukuran kita. Jangan dada kita berapa. Kak ni buat pola yang pertama, nak jumpa pola yang kena dulu. Kak ni bertanya, dada awak berapa? Balik pokok, nak cari hok boleh lah ni Kak ni ajar. Biar ingat dalam kepala kita. Aku dada aku 40. Ni kadang-kadang tu, Kak ni nak oyak tunggu dia bukan tukar jahit tu. Kadang-kadang wasak kita, lorak, apa-apa. Dulu lah hantar ni. Kita nak order baju, dia tak tahu dada kita berapa. Sedih kan kalau kita pergi jahit dengan orang pun, kita tanya ukuran kita. Ukuran kita berapa? Apa selalunya malu je. Tak, malu dada aku besar, punggung aku besar. Malu ke apa tubuh kita? Siapa tu kata, ukur badan kita sendiri jadi ukur badan orang tu. Mana? Ukuran dada kita berapa? Kalau dada ketawa 40. Bermakna kelonggaran ada tambah-tambah. Okey, kita pergi beli baju dekat tempat tu, kita ada lagi. Aku dah ada, aku 42 longgar. Okey, beda dah baju aku boleh dah ni. Kelik tak kena mikir. Ni kelik buat pergi pula ke tukar jahit. Beli 50 selah. Buat pergi ke tukar jahit, ambil upah mahal, kata pula dah. Kurang-kurang pula ya kena baik kena kecil lah, kena apa kecil pula tukar jahit. Kalau orang cermat dia tak kecil berak gitu, dia kecil. Wih jadi comel. Bagi Kak ni kalau Kak orang nak kecil baju semua Kak ni tetah dulu. Kak ni balik ke ukuran asal. Kak ni tak ada pakai jahit, order gitu. Tapi bila kita kata upah boleh ya, contohnya kecil. Oh mahal loh. Kecil je. Kita boleh jawab lalu dia. Awak beli 50 riyal baju awak. Awak tak boleh pakai. Awak mari saya 10 riyal awak boleh pakai. Mana nilai besar? Kalau kita baik ke awak beli. Kita kena kata kita kena pelanggan ni kena mana mai panas kecek lah. Panas kecek baru dia kata dulu juga kalau aku tak baik tak ada pakai baju aku ni 3 tahun duduk dalam mari situ. Tapi bila aku keluar kos 10 riyal aku boleh pakai. Jadi kalau kita hari ni kita tahu dah cari tali kisah dekat bawah lebih kalau nak pergi beli dekat mana. Supaya anak-anak kita juga. Ni tak boleh kau yang baju. Lapor dia ada lapor. Hello tu kejari. Punggung. Tapi ada juga orang kata dia sama besar deh. Tapi jari-jari lah. Kalau 10 orang tu seorang ada kecil bawah. Dia akan sama. Kalau kita tu jahit pun walau tubuh dia kecil bawah ataupun sama atas bawah, kita kena lebihkan bahagian punggung. Sebab kenapa? Contohnya dada dia 40, punggung pun 40. Tak boleh dah nak besar punggung dia besar dah. Kita kena besarkan dalam 2 inci. Kalau besar lagi dah 2 inci. Sebabnya punggung ni tempat kita duduk bangun. Kita bangun dah. Bangun caca, okey. Mau ada dah. Bila kita duduk, kita tak dulu baju, kita akak dulu baju duduk. Bermakna punggung dada dia tak pedas duduk gitu je. Dia duduk gitu je, tak ada dah duduk. Kena duduk bangun. No? Besarkan baju. Kalau dada radio tu dada dengan punggung sama. Kalau dada punggung dia besar, tu tak ada masalah. Contoh heavy bau ni kan, kata mak dah. Dia kena besarkan. Tu teknik-teknik kita ambil ukuran untuk kita buat mengukur. Kadang-kadang orang tak tahu, orang tak royak, orang tak ajar. Bukan tak tahu. Orang tak royak benda gitu deh. Tapi Kak Ani royak. Kok mana ilmu ada Kak Ani royak lah. Barulah kita betul-betul kita nak ada ukuran, ada pola yang comel. Lepas tu alat-alat dia, tali eci ni Kak Ani pastikan kalau kita tu jahit, kalau hok 3 tahun tu belilah hok baru tali eci. Ni kegunaan tali eci deh. Dia nak tali eci ni lembut. Jangan dia hok nyetok tak keras kekau. Lama-lama dah. Ada hok putus, ada yang terkoyak, tohok lah hok tu. Benda yang paling orang kata mana habis-habis murah tali eci ni seria, tapi ada juga hok belah-belah. Contohnya ni tali eci ni memang mahal lah. Dekat dengan 20 riyal. Ni tali eci cerdik panggil dah. Bermaknanya tali eci Kak Ani ni semua ada. Untuk ni 1/4, 1/2, 1/3/4. Kita tak kena mikir, tak kena cari dah. Ni ada cukup lekat tu. Mana kalau kita kata Kak Ani kata pastikan 1/2. Mana kita tengok 1/2 ada tu sini. Lepas kena ada cm. Sebabnya kalau kita masuk ke seluar, kita akan menggunakan cm. Tali eci. Jangan duk beli ada tali eci hok sebelah deh. Kosong. Depan ni eci je.
Lepas tu kena perhati juga cik. Kadang-kadang tali eci ni dia lari. Ukuran. Sebab tu kalau hak murah-murah tu memelah dia mari kepala murah. Tak okey kita kata kita berfikir logik juga. Oh ni boleh jual RM1, oh ni boleh jual RM15. Kenapa perbezaan? Adalah perbezaan dia tu. Jadi lagi ni biar lembut. Lalu kerah. Lepas tu kalau kita nak simpan tali eci ni gulung. Tapi Kak Ani sebenarnya gulung dia tak berapa Kak Ani buat. Sebabnya bila tapi kalau lembut kita bila kita gulung kita nak buat itu dia duduk jadi gulung. Kak Ani lebih suka saku. Di tempat-tempat mesin kita tu saku dia akan jatuh, comel semua. Kalau kita gulung ni kadang bila kita nak ukur gulung. Tu masalah. Tapi kalau dari segi penyimpan ni ya gulung lah. Tali eci ni jangan duk gopa buat supek orang. Boleh bekas ni tempat disediakan. Jadi pastikan kepala tali eci ni ada kepala. Kan ni pelik kadang-kadang pelajar ke dia buai kau ni. Dia buai. Dia kata tak nampak nombor 1. Dia buai nak nombor dah le. Allah, tak okey kita tak tahu. Jangka jelas dengan eci ni sebesar mana. Dia buatnya ada sebab lah. Gila tu dia buat kenapa dia buat gini. Kenapa? Siapa dia boleh jawab? Salah satunya. Dan salah satunya tidak gulung lah lipat ni. Kita kadang-kadang kita letak dia. Kalau kita buat, tarik. Ni bila besi ada yang letak. Terletak di ukuran. Dia ukuran pola kita daripada ukuran ke pola ni. Walau setengah heci pun dia tak boleh lari dah. Kalau ukuran kita tahu tu lah. Jangan dia cuba-cuba nak tambah lah. Jadi lagu lain. Kadang-kadang Kak tengok ukuran. Kak ni ambil ukuran tukur di baju awak. Saya citekah dengan ukuran dada kita. Cuma ada tambahan tu nanti kita buat pola untuk pecahan untuk pengkiraan. Okay. Yang kedua, tali eci beres dah. Kena ada pensel. Ko, bolpen, ko ikut awak lah. Hok benda boleh menanda. Jangan duk main ukur-ukur ingat dalam kepala. Ingat tak apa, tak kena salin pun. Lah ni dah telefon dah. Tulis dari bahu tak. Janganlah buat gitu. Kena kalau telefon kita hang ke apa dah. Jangan buat benda lagu tu. Kita buat cara sama-sama lah. Okey, kita kena ada pensel dan bolpen. Lepas tu kita kena sediakan boran tempahan. Allah kami boran tempahan kenapa? Kita nak jadi tukang jahit. Boran tempahan ni kita kata menggantikan buku buku hak nano gitu. Ada setengah kita tanda dalam buku pun boleh, tak ada masalah deh. Tapi kita belajar ni nak upgrade lah sikit. Tak nak main dalam buku. Jamil dulu orang ukur baju dia buting dia soyok kertas ni. Ikut ada kertas mandu, kertas apa? Kertas sok hoba ke apa tulis ngakale bukan ngapope dah. Dia tulis payah buh dalam kain. Salahnya tu buka kain le, tak ada ukuran. Lah ni tak apa, boleh lah telefon tu mari nak main ngukur mula dah. Kalau dulu dah, macam kerja. Orang mari nak royak ke tu malu ukuran pilih. Kita peroyak betul dah. Pala tak ada pasal. Dah ni kita kena sediakan borang. Siapa-siapa kalau nak SKM, nak buat SKM tak tahu 2 3 tu ya. Orang kata borang tu lah. Orang kata apa ni? Orang kata apa? Syarat tu macam dengan biasa di bawah ni orang ambil dalam 10% tak boleh 20%. Kalau macam contohnya muka baju 40 dia. Mana ke dia kita ambil gitu je lah. Okey. Lepas tu kita buat ni taresia. Kita seboleh-boleh kita mengambil ukuran ni. Kita jangan tukar-tukar. Dengan hok kan bui tu. Mana barulah kita tak pening. Kadang-kadang kita mengukur kita ukuran bahu. Ukuran bahu ni kedudukan kita nak mengukur. Seboleh-boleh kita ukur tapi tidak wajib. Tapi saranan Kak Ani seboleh-boleh. Okey, kita duduk sebelah kiri atau sebelah kanan pelanggan. Ni contoh Kak, ni patung ni pelanggan kita. Kita tak digalak lah. Kalau bagi Kak Ani duduk di belakang.
Sebab kalau kita duduk di belakang, kadang-kadang kita tengok ukuran depan tu tak nampak dan jadi bermasalah. Tahu kan nak tarik orang gini, kayak pusing, kau ni, kayak pusing. Kalau kita duduk sebelah dia, kita boleh nampak. Dan depan pun kita tak oseh juga. Ada setengah orang yang mengukur ambil ukuran depan. Ukuran depan. So, tu mengganggu antara kita dengan pelanggan. Pakat ni kayak tadi lah penampilan diri kita. Kadang kita hok bang sikit, dia tak bang, kadang dia bang. Nak nyudah kau ni kak. Ya Allah. Jadi salah jadi dosa. Budak dia. Okey. Ni contohnya nak ukuran bahu. Ukuran bahu, kita mengukur ukuran bahu ni kita daripada tulang bahu A ke tulang bahu B. Sebenarnya bahu kita ni dia ada tulis. Janganlah siapa kau tu pelanggan kita nak cari bahu becek, tu ke jahit kau masak ni lama dah ke pelanggan. Bermakna kita tu ke jahit ni kita boleh jangka lah dek. Jangan becek, mana nak cari. Oh, kita jangka. Dia ada tulis hujung bahu. Ibarat anak patung. Kita beli anak patung dah. Jadi nyambung bahu dengan bahu. Dengan anak patung. Pak tu lah tulis bahu nyambung. Ni ada ni tulis. Ni di bahu kita. Faham? Di lengan kita. Daripada A ke B. Dia kat ni soalan kita ingat dah ya. Mengukur pelanggan jangan boleh duduk. Jangan boleh duduk. Ada pelanggan kan duk mari duk buah kita pun duk buang dengan dia gini-gini ukurlah baju dia ukur. Pakai duk congok mari ukur. Dia berbeza kita duduk dengan kita bangun. Kita berbeza dah. Perut kita kan kita duk congok lain dah dah. Dia lain. Kena bangun lagu-lagu mana. Okey. Daripada hujung bahu A ke hujung bahu B melalui atas garisan leher. Kita ukur ni tengok tanda eci kat ni letak. Contohnya gini. Dia duduk naik gini. Bukan straight. Kalau straight ni kita nak tahu ukuran bukaan belakang. Sebabnya kenapa Kak ni kata tak boleh ukur gini. Dia kena ukur gini. Dia berbeza. Contoh kita ukur gini katalah 13. Tiba-tiba kita ukur gini 14,5. Disebabkan ada setengah pelanggan-pelanggan kita ada walaupun dia tidak gemuk tapi dia ada naik ni. Isi dia belakang ni ada naik. Orang tua akan tengguh dah. Bermakna bila naik tu kalau kita ukur di sini, bila dia pakai baju automatik akan naik baju. Ni jadi pendek bahu. Jadi kena ukur daripada hujung ni melalui atas garisan leher sampai ke hujung bahu B. Okey, faham situ. Contohnya kita letak gitu, kita letak gini. Okey, katalah bahu dia 14,5. 14,5 yang kedua dia kata labuh lengan. Key nombor 2. Labuh lengan bermakna di 14,5 ni kita jangan angkat lagi tali eci kita. Jangan angkat. Okey, kita tanda kat 14,5 ni. Kita ambil pula tali eci ni letak di sini ukuran lengan. Tu yang betulnya ukuran lengan. Tak kena awak mikir lengan mana. Ambil garisan bahu kita pergi ke labuh lengan. Jadi bermakna kalau katalah labuh lengan dia tu katalah 22 heci. Bila hari kejadian esok siap 20 heci tepat. Kalau kita ukur bahu, contoh ukur bahu 14,5 tadi. Lepas tu ukur muka lain pula. Lepas mari pula lengan. Sedek ke 14,5 duduk sini deh. Tiba-tiba kita pergi ukur lengan, muka dia sore, kita bawah. Dia letak bawah. Saya ceritakan tempat kita untuk hari dok. Ukur labuh lengan 22 juga. Tapi bila kejadian, bila sambut je lengan kita jadi sikat. Tapi kalau kita kata duk balong dengan dia dok, betul dah ni kita kata apa sikat baju kita. Betul dah 22,5. Tapi sambungnya ni dia tidak temu dengan hak bahu. Dia tak temu molek dengan bahu. Begitu juga akan jadi labuh. Ada setengah kita akan waktu melainkan jalan yang paling mudah awak ukuran bahu sambung dengan lengan selalu. Okey. Kalau untuk kaf kita akan bengkokkan lengan sikit. Sambung sini kita mari ke bawah siku dia akan beza dalam seci ataupun seci lebih. Kaf contohnya ni pakai dipakai di lengan ni. Kalau kita ambil ukuran biasa, contohnya 22 duduk situ.
kita buat kah juga. Sebab kah ni dia akan kedut dah. Bila kita akak lengan, automatik dia akan Naik. tarik. Kalau kacing tu terbuka. Lalu kena-kena cikgu dah nak nulis. Buka. Tutup, buka, tutup. Nak ngambil satu mata pelajaran kan. 10 kali duk buka kaci tutup ke tengah nak murid apa lah cikgu aku ni. Nak tunjuk dengan baju dia. Tapi tak selesa lah. Sebab lagi baju kaf ni dia akan jadi nampak kedut. Tu. Kadang-kadang kalau orang dia pernah menjumpa orang kan dia pakai baju dia nak kaf ni nak nampak tegak gitu. Boleh, tak ada masalah. Tapi selesa ke awak nak akak ni? Nak akak ni? Kalau kita nak pakai semua patut dia cacing gitu. Tak apa. Ni kita nak bagi hijau dah. Gitu. Waktu kita kata kita kena royak ke pelanggan. Biar pelanggan jangan ajar kita royak kita. Siap dah bahu, lengan. Lepas tu ukuran keliling lengan ke apa tu, hak tu nanti dipola lah. Ni kat ni nak ukuran asal. Seterusnya dia kata bahu ke pinggang. Ni bahu ke pinggang. Hak tu penting sekali bahu ke pinggang. Kalau baju tidak tepat bahu ke pinggang kita pakai tak sedap. Contohnya kebaya, baju kurung moden, hak berlisu. Kalau kita tak temu dengan bahu ke pinggang, kadang-kadang kita tengok baju dia ketak di atas. Jadi terbuka bawah. Ada setengah dia ketak atas punggung, gelembung sini. Sebabnya kita tak tahu pinggang dia di mana. Jangan pinggang hak pakai kain. Ada setengah orang pakai pinggang bawah ni deh. Ni pinggang hak asal ni. Hak tu hak buat dah pinggang. Walaupun orang tu tinggi, orang tu rendah dia berbeza bahu ke pinggang. Ada orang tinggi, pinggang bahu ke pinggang dia pendek pun ada. Ada orang pendek dia bahu ke pinggang dia lama pun ada. Jadi lah ni kita kena tahu. Kita kadang-kadang kita tak tahu kat ni bahu ke pinggang, bahu yang kita tak tahu mana tahu. Isi penuh belakang, tak ada gagak. Senang je betul. Kita sediakan tali dua lah kata tali. Kita ikat jangan group lah cekik perut orang tu. Kita ikat dengan sendirinya ikat. Di situlah pinggang kita. Dia akan ikat, dia tak pergi ikat apa bawah gini dah. Dia jadi bunga lain. Ambil tali kita letak gini. Inilah garisan pinggang. Kalau contohnya kata ni tak pergi. Letaklah mana-mana pun. Tapi dia berakhir dengan di pinggang. Tu pinggang. Bila kita di pinggang ini, barulah kita ukur daripada bahu ke pinggang. Inilah garisan bahu ke pinggang. Ukur di bahu pula, jangan ukur di ujung bahu. Ujung bahu ni kadang-kadang ada orang bahu jatuh. Ada orang bahu tinggi. Dia kena menggunakan garisan tepi leher. Contohnya letak tali di sini ke bahu ke pinggang. Kata 15 lah. Dah. Dia kadang-kadang ada orang dia akan timbul belakang dah. Jadi orang panggil bokok sabuk. Tu lah kita nak tu. Kalau dia tu bokok sabuk. Tapi kita ukur, kita buat 14. 14, dia tolak lagi belakang dia. Kau naik lagi. Tu kita kena betul-betul. Ada boleh juga di tengah belakang. Tak salah juga. Kita ambil di garisan tengah belakang. Tu garisan bahu ke pinggang. Kadang-kadang kita nak buat gaun, peplum ke apa kanak-kanak tau. Kita tak tahu pinggang dia mana. Mana tak tahu. Sebab dia senggeng. Senggeng ni hak lekuk tu, itulah pinggang. Dia suka senggeng. Bila senggeng gitu, ni. Dia akan lekuk kat pinggang. Dia tak lekuk punggung, dia tak lekuk dada je lekuk. Ya, itulah garisan pinggang. Ini biasanya standard lah lapeci. Cara nak tahu pinggang ke punggung ni, kita kata saat ni 15 katalah. Ni, daripada sini ini 15 ni. Dia pinggang ke punggung ni standard dia lapeci. Kecuali orang besar, orang tinggi tu baru kita pergi ke 9. Punggung tu atas punggung. Ni garisan punggung. Ni garisan punggung ni lah tempat lilitan kita nak ukur. Punggung kita. Tempat timbul tu Itulah baru mudah. Bila kita, sebab tu cara mengukur kita kena berangkai-rangkai. Dia mana sambung. Kalau kita tak turut nombor tiket kat ni bumi tu, kita tak tahu. Kadang-kadang punggung dia ukur atas ni. Kadang-kadang bawah ni. Bermakna kita ukur bahu ke pinggang lapeci. Dipanggil lapeci ni. Inilah garisan punggung ni. Di atas betul-betul atas bontot kita. Itu punggung. Tak kira lah punggung tipu. Punggung apa kita nak tahu garisan punggung dia. Hak tipu tu lah payahnya.
Apa betul? Sebab lah ni kita tidak nak ukuran keliling punggung. Kita nak di mana garisan punggung. Kita nak pinggang ke punggung ni, kita nak garisan punggung. Bila boleh dapat garisan punggung, baru kita boleh buat garisan. Punggung dia tipu ke punggung besar ke apa. Kok tu ukuran. Kok ni garisan. Nak dapat garisan. Ya, kalau nanti buat pola, itulah juga Kak Ni akan ajar. Sebab tu kalau buat pola, kan Kak Ni ajar awak boleh buat 10 minit. Tapi dia ada step-step dia begini. Tak ada lah buat ni dulu, kau ni dulu. Tak sabar lah tu dah serah dia. Nak buat pola tu. Makna pinggang ke punggung, melalui pinggang punggung barulah kita kira ukur keliling punggung. Kak Ni tak cara lah punggung ni berapa-berapa. Tapi Kak Ni nak wayaknya benda tu di situ deh. Malah nak ukur lah patutnya berapa-berapa. Nak tahu ukur badan kita sendiri lah. Okay. Pinggang ke punggung. Lepas tu keliling boleh pinggang ke punggung. Kita jangan cuba ukur keliling punggung. Jangan ukur. Kalau tidak dia akan jatuh di tempat lain. Biar ukur pinggang ke punggung. Boleh pinggang ke punggung. Pula kena ada bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang, pinggang ke punggung, baru keliling punggung. Jadi tak pening lagi kita nak mengukur. Nak ada serabut lah nak buat gano. Okey. Lepas tu barulah kita pergi ke keliling dada. Okay. Keliling dada ni sebab Kak Ni tak buat garisan macam keliling punggung ni, Kak Ni tak buat garisan. Sebab garisan dada ni kita kena mengikut mercu. Mercu kita. Apa yang mercu ni? Itu Kak Ni kata kalau kita pakai jendela jangan pakai hok sengit. Jangan pakai hok tidur. Ni mercu kita. Jadi sahabat tu kita duduk sebelah untuk menyenangkan kita tahu di mana garisan mercu. Ada setengah orang dia ukur belakang. Tak. Orang takut belakang. Tak penuh. Kita aku depan. Kita aku depan. Lepas kena siung dengan hok kerja ukur. Jadi bermasalah juga. Kalau kita ukur ke depan, ada juga setengah orang ukur ukuran depan. Ukuran depan. Okey, comel dah tahu ni keraton. Tiba-tiba tak ada cilik belakang duduk sini. Tidak di garisan dada. Akan berubah juga ukuran kita. Dia kena betul-betul di garisan dada. Kalau kita duduk sebelah dia, lepas tu Kak Ni kata, lebih senang kita duduk di sebelah. Kita duduk sebelah dia, melalui atas mercu, kok belakang. Okey, betul. Kok belakang, sebab tu gue tak nampak. Dia molek-molek lari kita ukur depan cermin. Mana dia boleh nampak belakang. Tahu mana duduk mana. Okey. Bila kita duduk sebelah ni, tenang tu kayak hok jemur tu. Bukan dia nak jahit, kita nak jahit. Biar kita lah detail deh. Makna garisan ni betul. Dengan mercu. Betul-betul atas garisan mercu, di belakang pun betul-betul. Kalau jenis ada isi, hak bokok tu kan. Kan salah ni. Kalau awak kata saat ni, kok lah depan belakang pun boleh. Okey, tak ada duduk situ. Sini cekik. Pakar tak lagi dah kecil. Itulah sebenarnya ukuran badannya jadi tak serupa dengan tubuh tu. Dia kena detail sebab tu Kak Ni cara mengukur ni memanglah Kak Ni detail. Cara menjahit ikut demo, jahit dia je dah. Dah bagi siap dah ukur. Sebab tu Kak Ni kata minta ada lakon. Okey, bila ukuran gini barulah. Kalau dah ada dia 40, kat 40 lah. Ada setengah orang dia kata keselesaan masukkan 2 jari pun tak apa. Tapi Kak Ni buat pola ni, Kak Ni ada tambah header di pola. Berapa kelonggaran. Jadi makna awak ukur sama-sama berjari ketat ni nyawa tu tak ni. Biar boleh musi tak leceh. Kita ukur biar musi. Lepas tu awak pun mikir kalau Kak Ni kata tak tu aja dia. Kita akan buat pengkiraan di pola. Berapa dada tambah berapa, belakang tambah berapa. Okey. Tu keliling dada. Faham deh? Okey. Beres. Lepas tu kita ukur bahu ke mercu kita. Bahu ke mercu. Ni penting bahu ke mercu. Ada orang mercu jatuh. Ada orang mercu tegak molek. Ni cara dia kita nak ukur mercu, kita ambil di tepi garisan leher. Jangan sekali-kali ambil di hujung bahu. Ambil tepi garisan leher. Betul-betul atas mercu. Contohnya mercu kita ni, lah ni, katalah 9,5. 9,5 lah. Lepas tu kita nak buat dia, kita nak turunkan ke apa, tu teknik dalam menjahit lah.
Tapi ukuran mercu dia betul-betul. Tidak betul Kak ni kata. Kalau nak jahit baju, dia pakai baju dalam hak tu lah kita ambilnya. Jangan duduk pandai-pandai pakai hak dalam lagu lain. Maluku, pas bila baju siap pakai hak lain. Pas kita dia komen kita viral masuk apa jahit baju tak kena hak dia. Dia kena sama. Gitu. Makna mercu dia atas mercu. Okey, kena-kena ada baju kebaya ni. Baju kebaya ni memang kita nak betul molek nampak comel terletup. Bukan seksi. Bukan kata apa benda tu jadi seksi, tapi kita pakai selesa. Sebenarnya Kak ni royak tik baju, kita nak pergi beli baju kedai deh. Sebenarnya kita boleh kalau tak ada ukuran pun kita boleh terang. Terang bukan terang masuk dalam bilik dia. Contohnya ambil baju, awak suruh. Suruh pinggir dia tu biar duduk di situ kita. Dan tiba-tiba awak boleh pergi ke ni. Jangan tu biar baju tetaplah awak. Cuba kalau baju ni selesa, boleh ambil. Sebabnya siku kita ni pinggir. Kecuali orang cacat. Kalau orang tak cacat, garis siku dengan pinggan dia sama. Dia sama. Cik cacat kedut. Dia sama. Jadi kalau kita suruh baju, siku kita duduk di pinggir baju. Kita suruh tu, macam kita nak pakai baju, kita suruh. Tiba-tiba tak di siku. Dia nak pukul. Tak ada kisah. Gitu. Maksudnya ni lah. Tak ada lah tu. Kalau awak senang masuk dada, boleh selesa. Boleh lah dipinggir kita. Okey lah tu. Tu tik dia tu. Tik nak pilih baju kalau kita tak ada seleksi. Kelik terang nak tahu. Waktu ambil baju ketak-ketak suruh. Biar siku duduk di pinggir kita. Oh jodoh Kak ni tak boleh pakai baju aku lama ni. Ketak. Tu tik dia taruh pilih baju. Okey. Lepas tu dia kata bermercu. Lepas tu kita nak tahu mercu A ke B. Daripada A ke B, contohnya 7 dah. Ada orang 8. Ada orang kalau besar kat 9 pun ada. Dia tak suka dah. Okey, kalau budak tu kita kata ni setengah 5 gitu ya. Mercu ni sebenarnya paling penting dalam sahlai baju. Sebabnya kita nak buat garisan lisu, kita menggunakan mercu. Kalau kita nak buat garis puteri, kita menggunakan garis mercu. Begitu juga dengan belakang. Ada setengah orang ukur belakang ni dia bagi luar bagi. Sebenarnya ukuran mercu je. Barulah mercu kita depan dengan tulang belakang kita dia sama. Tuhan tak buat dia cacat. Kalau dia orang cacat, Tuhan buat dalam seorang manusia ni memang sempurna. Depan dengan belakang yang sama. Bila kita pakai kalau betul-betul di garisan pinggir kita buat garisan puteri ataupun garisan lisu, dia pakai jadi sedap. Terletup. Dia tidak jadi gelembung di tengah, tidak gelembung di tepi. Kalau kita terlampau tepi buat lisu, terlampau tepi ni dia gelembung tengah. Kalau kita terlampau dekat lisu belakang, dia gelembung sini. Mercu penting. Jangan ingat mercu A ke B tak penting. Bagi Kak Ani lah. Kita jahit lain tak tahulah. Bagi Kak Ani memang penting. Contohnya kalau kita nak buat lisu hias skirt ni, kita nak jahit skirt pun kita menggunakan mercu. Dia tak ada lisu duduk tepi gini. Dia di mercu ni kayak bersedang molek comel nak. Begitu juga pinggan separuh. Pinggan separuh getah. Ada setengah orang buat 7, 8. Tu dia kira random, tak kira. Tapi kalau Kak Ni, pinggan separuh, Kak Ni menggunakan mercu. Kalau mercu dia 7, pinggan dia pun 7. Kan di sini pas getah. Sebabnya bila kita pakai dia jadi selesa. Ni di mercu kita ni getah kita pak. Kalau getah duk ujung ni, dia getah masing sini kerah dah. Begitu juga kalau kita kata contohnya kohak ni lah kata nak buat lisu hias ke apa kan, kita menggunakan garis mercu. Rupa baju garis puteri misi-misi pakai tu, kalau lah duduk tepi dah, mercu duduk sebelah kini kan, gelembung lah baju. Tak ada nampak comel terletup. Garisan mercu ni dah. Kak Ni lah bagi Kak Ni, kalau orang lain tak tahulah cara dia lagu mana dia. Tapi bagi Kak Ni royak nak royak tip baju-baju kita nak cara mengukur baju kurung moden ataupun baju kurung tradisional. Kurung tradisional ni kurung pesok tu lah. Biasanya kalau kurung tradisional ni awak nak ukur kod depan pun boleh ataupun kod belakang pun boleh. Okey, lalu kod belakang atas belakang ni ataupun di garisan tepi leher. Ukur. Kalau baju kurung tradisional Kak Ni menggunakan paras lutut. Jangan bawah pada lutut.
Ada setengah orang buat baju kurung, dia bawah pada lutut. Sebenarnya bayar bila kita buat baju bawah lutut, jadi jempol jalan. Sebab lutut kita ni tempat bergerak. Kalau bawah pada lutut, jadi sekat. Dia di atas lutut ataupun atas lagi pada lutut. Tapi garisan lutut. Comel kita pakai pun bos demolek. Mana kita melangkah pun, kita nak naik motor ke. Kalau bawah lutut kena selok dulu dah nak naik motor. Gitu. Kalau baju kurung model, tolakkan 3 inci ataupun 4 inci. Kalau standard lah. Orang nak sikat ke apa tu suku kira. Tapi kalau bagi kat ni, kalau tu kata baju kurung model ikut kat ni lah ukuran tahu mana labuh. Kat ni naikkan 3 inci ataupun 4 inci daripada ukuran baju kurung tradisional tadi. Daripada lutut. Satu. Baju kurung tadi. Kalau untuk blouse, untuk blouse wanita, kita menggunakan tepi garisan leher ukur sampai ke hujung jari. Ibu jari. Mai nak tunjuk. Mai kakak. Mai nak ukur sekali lagi. Untuk baju blouse dah. Okey. Kita ukur tepi ni. Kalau kita ukur depan dah, kalau nak ukur belakang pasal. Tangan ibu jari. Tu blouse wanita. Kalau kita nak labuh dalam seci je, baru dia bersedia molek. Ni ibu jari kita ni. Kita ukur. Kalau labuh dia tak panggil blouse, tu dia panggil baju muslimah dah. Kalau sikat bukan blouse, tu baju sikat dah tu. Dia betul-betul di ibu jari. Biar beres dah. Kamu jari je kan. Ni bermakna di ibu jari. Kenapa kata ibu jari? Apa kita ukur dia sampai ibu jari? Apa pula kat ni ikut kita nak labuh tu. Tak sama dengan lutut ke? Ibu jari ni bermakna lepas dah. Kita retina ni dah. Ni cara ni. Ibu jari ni bermakna punggung kita lepas. Kalau kita pakai seluar pun, cawak seluar pun lepas. Selesa dah kita pakai. Kalau tinggi pada ni, baju budak, baju anak, baju adik lah jadi atas ni. Di ibu jari ni. Kalau orang lelaki pun, kalau baju Melayu kita ukur gitu kok. Ada kat ni. Ibu jari. Pada ujung jari. Ya ibu jari. Dia jadi panjang pun tak ibu jari. Lepas tu kalau nak labuh dalam seci. Mula. Faham situ. Udah kita ambil juga resep pinggir siapa ke parah lantai. Ada hak ni kata parah lantai deh. Dia ukur situ. Tiba-tiba dia pakai bawah pusat. Atas pusat kok ada orang lain ni kan pakai tu je selesa gitu deh. Mana labuh lah kain kita hak buat tu. Pak dia tolak turun. Sebab tu masa kita mengukur, kita kena pastikan betul-betul tuai tu di mana ukuran dia. Kalau kita kata dia pakai di pinggir dari samping biasa, okey, tak ada masalah, ukur je lah. Sampai pada lantai. Kau pakai bawah, ukur lah. Sebab kat ni royak, contohnya kalau kita buat ukuran kita tak tanya dia, bila kan contohnya kita jahit kain ibu, kain susun tepi, dia berbeza. Sebab biasa kat ni kalau buat kain susun tepi, kat ni buat susun dia labuh 10 inci. Sebab kita guna zip 8 inci. Kita guna zip 8 inci, kita lebihkan 2 inci untuk kita mati ribu tu kan. Sebabnya kalau kita buat 8 inci, dia akan sama dengan garisan zip. Bila sama garisan zip, kita nak gosok ke payung, kita jalan dia jadi terbuka tak sedap. Kalau di garisan tu, begitu juga untuk jahit kain batik sarung, kain sarung batik. Pun kat ni menggunakan 10 inci. Kalau labuh lagi, kita nak duduk tak selesa. Dia jadi ketak. Kalau buat 12 tu ke apa, comel bila kita pakai tu nak buat susun molek. Tapi bila kita nak duduk tu kena sampai 1 suluh lah. Kalau nak selo sikit, soyok. Dah, soyok lah. Kalau kita buat 10 ni bermakna di garis set kita ni selesa. Kita nak naik motor ke, kita nak ke apa pun. Jadi tak ada rasa tak selesa. Gitu. Jadi bermaknanya untuk ukuran kena ambil ukuran. Tapi kalau lah orang pakai bawah ni tak ada 10 dah lah. Sebab dia labuh dah. Dia akan jadi zip pun sama juga. Kalau orang pakai bawah ni, kalau orang ni bagi kat ni kena zip 7 inci je. Sebabnya ribu pun kalau kita buat 10 jadi labuh duduk bawah ni. Kalau orang pakai bawah ni. Tu kena atas teknik kita, kena atas. Tu kita nak tengok pelanggan tu. Pelanggan kita tu. Itulah teknik kita nak ubah suai pola tu lagu mana jadi tu. Kita nak lukis pola. Pola ni bukan semua sama.
Kadang-kadang kalau kita beli itu semua sama dia buat dah. Tapi kita bila kita tahu cara mengukur tu kita tahu